Rangkaian 5G dilancarkan siang nanti, bakal diperluas ke seluruh negara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Seorang lelaki maut digila sebuah bas dalam satu kemalangan di Jalan Sultan Nazrin Shah Ipoh. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.44 pagi itu, mangsa yang berusia 26 tahun disahkan maut di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Yahya Hassan berkata siasatan awal mendapati mangsa tercampak di tengah jalan selepas motosikal yang ditunggang terlanggar seekor anjing yang melintasi jalan. Bas berkenaan yang menghala ke arah sama dikatakan cuba mengelak namun gagal sebelum terlanggar mangsa di lokasi kejadian. Bedah siasat dijalankan selepas keputusan ujian COVID-19 dikeluarkan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pemilik akaun Twitter edisi siasat diminta membuat laporan dan mengemukakan bukti berhubung dakwaan salah laku berkaitan agensi kerajaan. Ini kerana pemilik akaun tidak patut hanya berkongsi perkara itu di media sosial tanpa bukti jelas. Setakat ini, 13 kertas siasatan telah dibuka dan hampir semua individu termasuk pegawai kanan polis yang dituduh terlibat salah laku oleh pemilik Twitter itu sudah diambil keterangan. Yang pertama sekali mereka akan dirakam keterangan percakapan mereka dan dari situ kita akan melihat sejauh mana dakwaan yang dikatakan tersebut sama ada dia wujud ataupun tidak. Tentu sekali pihak polis jika ada tuduhan kepada mana-mana pegawainya, tak kiralah daripada sama ada ianya datang daripada edisi siasat ataupun daripada surat-surat daripada orang awam yang dihantar kepada Jabatan Integriti dan juga pada standard, ia akan diteliti, ia akan disemak, ia akan disiasat. Kerana seperti mana yang saya katakan tadi bahawa sebagai satu agensi penguatkuasa, Polis Raja Malaysia tidak perlu mempamerkan imej yang penuh integriti dan tulus. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan 2 kenderaan tempur kepada pasukan simpanan persekutuan di ibu negara. Mengamalkan nilai-nilai murni mampu mewujudkan sebuah masyarakat berintegriti, bebas daripada rasuah serta perbuatan yang melanggar etika. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kesemua matlamat serta perancangan yang digariskan dalam RMK 12 boleh dicapai jika keluarga Malaysia menjadikan agenda integriti sebagai teras utama. Analoginya mudah. Sebuah keluarga yang mempunyai dan mengamalkan nilai murni dan integriti yang tinggi, tentulah kebarangkalian untuk ahli keluarga tersebut terlibat dengan isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran integriti rasuah atau sebarang kes jenayah pada masa hadapan adalah amat rendah ataupun sangat tipis. Teks ucapan Perdana Menteri dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada majlis perasmian penutup Konvensyen Integriti Nasional 2021 selaras dengan tema pada tahun ini iaitu Integriti Keluarga Malaysia dalam menghadapi endemik, nilai integriti penting ke arah menepani cabaran fasa endemik COVID-19. Ketiadaan integriti apabila mempunyai kuasa dan peluang merupakan punca penjawat awam terlibat dengan rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki berkata berdasarkan statistik setiap tahun hampir separuh daripada tangkapan keseluruhan SPRM melibatkan penjawat awam. Tegas Datuk Seri Azam Baki, rasuah dalam perkhidmatan awam mesti dihentikan demi meningkatkan imej sedia ada. Beliau terus memberi amaran bahawa SPRM tidak berkompromi dengan mana-mana pihak yang melakukan rasuah dan salah guna kuasa dengan tindakan tegas tanpa mengira latar belakang individu.
Beliau berucap demikian pada majlis sambutan Hari Integriti dan Pelancaran Pelan Anti Rasuah Organisasi KBS di Putrajaya. Rangkaian 5G Malaysia yang pertama akan dilancarkan siang nanti. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata pelancaran 5G itu adalah untuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Cyberjaya pada tahun pertama sebelum diperluaskan secara berperingkat sehingga mencapai 36% di seluruh negara. Inisiatif ini sebagai usaha menyediakan kemudahan internet yang lebih pantas kepada rakyat. Pada tahun hadapan akan ditumpukan pula pada negeri-negeri padat penduduk termasuk Pulau Pinang, Selangor, Johor, Sabah, Sarawak. Jadi perkhidmatan 5G adalah game changer bagi ekonomi negara masa hadapan yang akan mewujudkan peluang pekerjaan dalam kegiatan-kegiatan berteknologi tinggi. Tambahnya, perkhidmatan 5G adalah pencetus perubahan untuk ekonomi masa depan kerana ia membolehkan peluang pekerjaan diwujudkan dalam pelbagai kegiatan berteknologi tinggi. Beliau berkata demikian selepas penyerahan bantuan kepada kira-kira 200 buah keluarga di Rumah Prihatin at Grand Seasons di Ibu Negara. Sementara itu, Pusat Ekonomi Digital PADI bakal diwujudkan untuk memastikan peniaga dan penjaja memiliki platform mengikuti perkembangan teknologi digital yang terbaru atau menjalankan perniagaan secara e-dagang. Supaya di sini kita dapat melatih khususnya penduduk di sekitar wilayah persekutuan daripada golongan-golongan yang peniaga, penjaja dan sebagainya untuk menceburkan diri dalam kegiatan-kegiatan ekonomi digital. Program ini adalah program yang kementerian jalankan di seluruh negara di mana hampir 1,000 pusat ekonomi digital digerakkan serentak mulai daripada sekarang. Jelasnya, kementerian menerusi Perbadanan Ekonomi Digital MDEC akan mewujudkan PADI di Rumah Prihatin at Grand Seasons di Ibu Negara. Ia bagi melatih penduduk ibu kota menceburkan diri dalam kegiatan ekonomi digital. Tan Sri Anwar yang juga pengasas Rumah Prihatin memaklumkan 1,000 peserta dijangka menyertai siri latihan untuk peniaga kecil. 14 lagi balai bomba baharu dan 2 pusat tindak balas kecemasan Malaysia MES 999 tambahan diperlukan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata ia bagi memastikan penyampaian perkhidmatan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM yang lebih efisien. Langkah ini memendekkan kadar response time dari 10 minit ke 8 minit selaras dengan peningkatan kadar urbanisasi negara yang mencecah hampir 80% ketika ini. Kalau kita nak lihat keupayaan bomba berprestasi tinggi, bomba yang boleh yang kata respon dalam tempoh-tempoh yang kata yang lebih cepat, maka kita perlu mempertingkatkan kapasiti. Pertingkatkan kapasiti berarti mereka memerlukan the existence atau keberadaan bomba di merata-rata di seluruh negara. Beliau berkata demikian selepas dianugerahkan pangkat Timbalan Kanan Pesuruhjaya Bomba Kehormat di Putrajaya. Datuk Seri Rizal Marikan berkata beliau akan mengadakan pertemuan dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad untuk membincangkan perkara berkenaan. Persatuan Kontraktor Bumi Putera Kelas F Malaysia (PERKOF) digalakkan untuk mewujudkan koperasi sendiri dalam usaha membantu ahlinya terus berdaya saing. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata langkah ini boleh mempelbagaikan lagi pendapatan kontraktor Kelas F selain bergantung kepada tender kerajaan. Cara yang terbaik saya tengok ialah melalui koperasi. Kita harap bila ada koperasi Kelas F ini dan SKM ada tabung modal pusingan. Saya boleh bantu koperasi ini untuk menghidupkan koperasi mereka supaya koperasi mereka ini akan dapat paling tidak mewujudkan perniagaan dalam bidang-bidang alat-alat bahan-bahan perminaan.
Kebanyakan ahli Perkop F juga diakui sukar mendapat pinjaman. Justru dengan wujudnya koperasi kredit, ia boleh menjadi saluran pinjaman kepada ahlinya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat perwakilan tahunan Perkop F. Sebanyak 129,902 syarikat yang telah berdaftar dengan CIDB bagi semua grade, manakala 68,057 kontraktor telah diberi pengiktirafan sijil taraf Bumiputera oleh Pusat Khidmat Kontraktor. Semua pihak yang terlibat pada PRU Dun Melaka diingatkan mematuhi SOP ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi mengelak penularan COVID-19. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Dr. Nur Azmi Ghazali berkata ini penting bagi memastikan situasi pasca PRU Dun Sabah tidak berulang. Kita memberi SOP yang telah dikeluarkan itu adalah untuk menentukan supaya PRM ini dapat dilakukan dengan selamat. Kita patut insaf dan belajar daripada apa yang telah berlaku selepas PRN Sabah dulu. Sebab tu Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan KKM begitu tegas sekali mengatakan perkara-perkara yang asas yang kita SOP telah dibentangkan itu mesti dijaga. Beliau ditemui media pada Konvensyen Integriti Nasional Anjuran Institut Integriti Malaysia. Bertemu kembali, perkembangan banjir di Perak. Pusat Pemindahan Sementara PPS di Cangkat Jong, Teluk Intan ditutup sepenuhnya. Pengurusi Bencana Daerah Hilir Perak, Saidi Syari berkata PPS di Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan yang menempatkan 21 penduduk terjejas sebelum ini ditutup pada pukul 3 petang. Menerusi satu kenyataan, beliau menjelaskan penutupan itu dilakukan selepas mendapat nasihat dan meneliti situasi kawasan dinaiki air telah beransur baik. Semua penduduk terjejas juga telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP telah mengeluarkan 1,746 kompaun bernilai hampir RM3 juta sejak Januari sehingga 31 Oktober lalu. Ini menjadikan Pahang sebagai negeri tertinggi di kompaun membabitkan kesalahan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Pengarahnya Datuk Dr. Nur Azmi Yunus berkata antara kompaun tertinggi dikeluarkan adalah kegagalan mematuhi SOP dan kesalahan merokok di kedai makan. Sebanyak 1,746 kompaun, iaitu daripada Januari hingga 31 Oktober, di mana kompaun itu kita keluarkan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1986 yang lebih spesifik 88 yang lebih spesifik kepada pematuhan kepada SOP kawalan COVID. Dan nilaian kompaun itu ada sebanyak RM2,920,476. Dan kesalahan yang paling utama yang telah kita kena pasti adalah gagal menggunakan aplikasi MySejahtera, itu sebanyak 744 kompaun ataupun 42.6% daripada keseluruhan kompaun yang telah dikeluarkan. Beliau berkata demikian selepas mengetuai operasi penguatkuasaan di sekitar Bandaraya Kuantan. Dalam pada itu, sebanyak 1,478 premis diarahkan tutup bagi aktiviti pencegahan dan pengawalan pandemik. Seumpama pengurusan kedai kopi, itu analogi timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Sri Gopal Sri Ram terhadap cara pengurusan syarikat 1MDB. Beliau berhujah demikian ketika membantah soalan peguam yang mewakili Datuk Sri Najib Razak terhadap bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman yang disifatkan tidak relevan. Terdahulu, Hakim Colin Lawrence Sikwah mempersoalkan bentuk soalan Wan Azuddin terhadap Muhammad Hazim mengenai prospektus yang diserahkan kepada Bursa Malaysia.
Prospektus tersebut untuk cadangan penyenaraian tawaran awam permulaan IPO bagi anak syarikat YMDB atau YMDB Energy. Namun saksi penawaran ke-10 itu hanya mempunyai pengetahuan asas mengenai IPO dan draft prospektus sahaja. Menurut Wan Aizudin, pihak pembelaan juga perlu membuktikan terdapat salah laku dalam hal ehwal YMDB yang dilakukan oleh Jolo. Perbicaraan bersambung siang nanti. Malaysia berada di landasan untuk mencapai sasaran defisit 6.5% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahun ini. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, kerajaan menjangkakan kutipan hasil akan lebih kukuh bagi suku keempat tahun ini. We rationalised our expenditures in 2021 to accommodate the increase in the COVID-19 fund to 39 billion ringgit. This is to finance the additional assistance and stimulus packages. So in total, the overall deficit for this year is expected to be 98.8 billion ringgit, up from the original budgeted amount of 84.8 billion ringgit. Negara juga mampu mencapai sasaran pertumbuhan KDNK antara 5.5% dan 6.5% tahun depan disokong inisiatif di bawah bajet 2022. Peralihan ke fasa 4 pelan pemulihan negara di Kedah kembali merancakkan sektor ekonomi dan pelancongan negeri itu. Pengunjung bertambah di premis perniagaan dan lokasi pelancongan. Pertambahan ketara pengunjung dapat dilihat sejak kebenaran rentas negeri dan ketika musim perayaan. Antara lokasi tumpuan, dataran bandar, Masjid Zahir, Pekan Rabu dan Menara Alustar. Manakala Menara Alustar juga mencatatkan peningkatan 13,000 pengunjung sejak kebenaran rentas negeri. SOP saya tengok tempat ni pun Kedah, alhamdulillah banyak tempat macam saya pergi hotel, pergi yang kata tempat-tempat lain semua pakai mask lah, alhamdulillah lah. Tu dah lama PKP, duduk dalam rumah ya. Ni boleh keluar, ngata ambil peluang lah kan. Pusing-pusing elok start lu habis. Tinggi tak? Tak. Duduk rumah boring tak? Boring. Oh, nak jalan tak? Oh, nak pergi mana lagi? Tak tahu. Main dengan siapa? Dengan ayah, dengan mak. Selain itu, pengoperasian Pejabat Kerajaan Negeri Kedah dan Persekutuan menyaksikan kehadiran 100% kaki tangan. Angkatan Pertahanan Awam APM dan Lembaga Zakat Kedah berkolaborasi memperluaskan model Sekolah Watak Zakat Kedah dengan menubuhkan Kadet Sekolah Pertahanan Awam KASPA. KASPA diwujudkan bagi melatih pelbagai aktiviti kesukarelawan, memantapkan semangat patriotik, meningkatkan disiplin dan semangat kerjasama khususnya membantu APM dalam situasi bencana. Dianggotai pelajar dan tenaga pengajar sekolah agama dengan latihan kemahiran asas akan dikendalikan APM di setiap negeri atau menerusi latihan berpusat. Ya, apabila pasal mereka ni masih belajar, jadi sekiranya untuk operasi-operasi itu yang menyelamat ni kita tak benarkan, tetapi kalau untuk kerja-kerja bantuan lain tu boleh. Tapi kita mesti melalui pihak sekolah lah. Pihak pengurusan sekolah. Kalau yang ini keseluruhan. Semua pelajar dia tak ada kurikulum lain. Semua masuk pertahanan awam. Semua dilatih dalam pertahanan. Sebab latihan pertahanan awam ni merangkumi perawatan kecemasan, menyelamat, melawan kebakaran, pengurusan, semua sekali dalam jadi semua sekali dilibatkan. Beliau menyatakannya selepas melancarkan KASPA di Mahad Dini Kolej Agama Sultan Abdul Halim Alustar. APM bercadang memperluaskan lagi pasukan KASPA di seluruh negara melalui kerjasama lembaga zakat negeri lain. Hampir 4,000 pesakit menerima rawatan terapi gantian dadah menggunakan metadon di hospital dan klinik kesihatan seluruh Terengganu sejak 2007. Pendekatan bertujuan mengawal ketagihan akibat pengambilan heroin dan morfin di samping mencegah tanda pengunduran ketagihan dadah. Beberapa elemen rawatan digabungkan seperti psikologi, sosial dan spiritual. Metode ini dilancarkan adalah bukan kerana nak pelihara kepadongan dadah saja. Jadi kita nak menghalang juga HIV, penyakit HIV. Sebab biasanya kita tahulah kalau yang mengambil dadah ni dia adalah menggunakan jarum. Jadi salah satu jarum suntikan itu dia boleh menjadi menularkan HIV itu sendiri. Tetapi kajian menunjukkan risiko untuk penyakit berulang
dengan keupayaan sendiri itu jauh lebih tinggi berbanding dengan bantuan dengan metadon. Okey. So metadon adalah salah satu pilihan rawatan, dan untuk penyakit, kita kata penyakit penagihan ini, dia boleh jadi jatuh balik jika dia ada desakan dari kawan-kawan, tekanan, kerinduan, lalu pot yang sama. Itu psychological craving yang perlu ditangani dengan pendekatan psikologi, kekuatan jiwa, kebolehan untuk asertif, untuk menolak apabila di-offer. Kehidupan saya jauh lebih baik daripada dulu. Kesihatan, penerimaan masyarakat dulu memang teruk daripada penerimaan keluarga. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya okey. Kalau nak menerima rawatan metadon ni, datang je lah. Kita jangan mendengar orang cakap metadon ni merosakkan lah. Lepas ambil metadon, ambil dadah lah apa. Tak, bagi saya tak. Tapi mula-mula tu kita ni kawal lah nafsu kita. Masa baru-baru kan mesti dugaannya hebat. Dugaannya kat tengok kawan apa semua. Jadi perasaan teringin tu masih ada. Masa tu lah kita kena kuat. Yang pentingnya solat kita kena jaga. Semua warga kerja di setiap peringkat Kementerian Kerja Raya perlu menerapkan konsep keluarga KKR, ia bagi mewujudkan budaya kerja harmoni, bekerjasama, menghargai satu sama lain dan saling menghormati. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof menjelaskan ia mampu membentuk warga kerja yang bersatu hati dan bersepakat dalam menggembling tanggungjawab yang diamanahkan. Memastikan setiap warga kerja kita mendapat sokongan psikologi kalau mereka ada masalah, supaya mereka dapat menyuarakan masalah. Mereka tidak bersorangan. Mereka akan dapat sokongan daripada keluarga KKR ini untuk berhadapan dengan apa saja cabaran. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Hari Psikologi Peringkat Kementerian sempena Bulan Kaunseling dan Bulan Kesedaran Kesihatan Mental Sedunia di Ibu Negara. Pelbagai program secara bersama akan dilaksanakan pengurusan jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK dan komuniti setempat. Ini bagi membolehkan JPKK memainkan peranan sebagai penghubung antara komuniti setempat dengan pemimpin negeri, terutama dalam menyampaikan aspirasi kerajaan. Menurut pengerusi JPKK Wang Ulu, Muhammad Rozi Nayan, pelbagai program telah dan bakal dilaksana termasuk pertandingan memancing selepas musim menuai, sukan serta aktiviti kemasyarakatan. Setiap program membolehkan komuniti setempat mendapat maklumat tepat khususnya daripada kepimpinan kerajaan. Beliau ditemui pada program memancing bersama komuniti Kampung Wang Ulu yang dirasmikan Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man. Terus mengamalkan SOP, penting untuk kita semua meningkatkan penilaian kendiri demi melindungi diri sendiri dan keluarga Malaysia. Amalkan TRIIS. T. Test. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri sekiranya alami simptom. R. Report. Laporkan keputusan ujian pengesanan di MySejahtera. I. Isolate. Lakukan kuarantin kendiri sekiranya positif. Patuhi perintah HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. I. Inform. Maklum kepada kontak rapat sekiranya anda didapati positif. Maklumkan juga kepada CAC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot semasa menjalani kuarantin di rumah. S. Seek. Dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan berhampiran sekiranya anda mengalami gejala berat seperti sesak nafas dan suhu badan terlalu tinggi. Sayangi diri, keluarga Malaysia. Kerajaan memutuskan untuk tidak memberi ganjat sebarang ganjaran kepada jaguh lontar peluru para negara bermaksiat Zulkifli. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Mat Faizal Azumu berkata ini termasuklah menerusi skim hadiah kemenangan sukan Syakam.
Bagaimanapun, pihaknya akan berhubung dengan atlet berkenan bagi membincangkan mengenai ganjaran yang tiada kena-mengena dengan peruntukan kewangan kerajaan. Ada pihak-pihak yang ingin memberi tawaran kepada beliau agar kejayaan yang telah beliau perolehi tetapi tidak diterima itu dapat kita berikan sedikit ganjaran. Tetapi apakah ganjarannya saya tak molek untuk saya umumkan kecuali kalau saudara Ziyad sendiri yang nak. Ziyad terlepas peringkat emas dan rekod dunia yang dilakukannya di Tokyo pada 31 Ogos lalu dengan catatan 17.94 meter selepas penyertaannya diklasifikasikan sebagai did not start DNS atau tidak bermula. Ia susulan protes yang dilakukan Ukraine disebabkan kelewatannya tiba di bilik menunggu sebelum pertandingan dimulakan. Sementara itu, tarikh bagi penganjuran sukan Malaysia Sukma Johori yang ditangguh ke tahun 2024 masih belum diputuskan. Menurut Dato' Seri Mat Faizal, ia masih dalam perbincangan bersama jawatankuasa tertinggi Sukma. Saya kira yang bagi Datuk Syafawi, Ketua Pengarah MSN dan para anggota jawatankuasa teknikal akan memperincikan perkara tersebut dan jangan bimbang, once kita ada tarikh, senarai acara dan sebagainya, kita akan umumkan bersekali. Kita boleh umum tarikh tapi nanti acara pula dan sebagainya. Jadi bersekali kita akan umumkan kepada seluruh rakan-rakan media. Ketiadaan pemain kebangsaan dalam kejohanan hoki Piala Tun Abdul Razak 2021 harus dimanfaatkan sepenuhnya pemain-pemain muda. Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Anil Jet Singh turut berharap kejohanan itu digunakan Ketua Jurulatih Kebangsaan Arul Sabaraj dan Pengarah Teknikal Pembangunan KHM, Paul Remington untuk mencari bakat muda berkualiti. Itu terpulang kepada nanti kita punya Coach Arul yang berkenan lah, Paul Remington apa semua ni. Mereka yang patut pantau dan saya rasa peluang ni harus diambil dan tidak disia-siakan lah. Kerana if you want to find new pelapis, layers untuk Malaysia, you patut ambil dari sekarang lah tournament ni. 14 pasukan lelaki dan 12 pasukan wanita akan bersaing memburu gelaran juara dalam kejohanan yang berlangsung pada 10 hingga 20 November ini. Dalam itu, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Perak Abdul Syukur Adam mengakui berdepan tugas sukar untuk mempertahankan kejuaraan Piala Tun Abdul Razak yang dimenangi tahun lalu. Ia selepas pasukan itu kehilangan beberapa pemain utama yang telah menyertai skuad kebangsaan selain ada yang tidak dapat bersama pasukan atas alasan peribadi. Namun Abdul Syukur tetap yakin dengan keupayaan pemain yang kebanyakannya merupakan pelapis muda Sukma untuk membawa Perak melangkah ke final. Ini di samping dibantu oleh beberapa pemain-pemain senior yang masih ada. Jadi untuk season tahun ni saya rasa keyakinan tinggi saya pada pemain-pemain kami mampu untuk membawa cabaran pada tahun ini. Sementara itu, Kapten pasukan Shazrul Imran Nazli tetap menghormati kemampuan pasukan lain meskipun turun bertanding dengan status juara bertahan. Untuk tahun ini kami menghormati semua pasukan. So peluang tu terbuka pada sesiapa. Siapa take chance untuk champion dan dia akan pergi champion lah. Tapi kami akan cuba sehabis baik untuk mempertahankan kejuaraan dan bawa piala Perak pulang ke Perak, Piala Tun Razak untuk tahun ini. Perak bakal membuka aksi pertama kumpulan A menentang Sabah di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil petang esok. Berita tengah malam berakhir di sini. Lakukan ujian kendiri sebelum merentas negeri demi keselamatan keluarga Malaysia. Yang sahih di Berita RTM, saya Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam.